Okay, hai semua. Assalamualaikum. Kembali kita dalam Bebelan Ilmiah. Kali ini saya bersama dengan Coach Zamri yang merupakan cikgu jualan lah. Cikgu jualan. Lebih dikenali sebagai cikgu jualan yang mana merupakan dah 26 tahun lebih daya dalam bidang jualan ni. Jadi letih penat jadi cikgu pun penat sebenarnya kan. Dan kalau di kalangan sahabat-sahabat kami ni, beliau dikenali sebagai cikgu gelak kuat. Tapi gelak tu sebenarnya menghasilkan duit. Memang gitulah. Begitulah hendaknya. Jadi kita nak hari ni kita nak korek sebenarnya macam mana tadi tu gelak tu menghasilkan duit. Dan juga sebenarnya tajuk hari ni adalah macam mana kita nak menjual time susah sebenarnya kan, sebab keadaan ekonomi sekarang ni dengan banyak isu kan. Habis tu ada lagi virus lah, wabak lah kan. Jadi macam mana keadaan kita nak menjual ni? Kita dengar daripada cikgu kita. Terima kasih Coach Sarah. Okey, pertama sekali saya rasa elok kita ambil dulu definisi masa susah tu. Okey, masa susah tu boleh jadilah. Pertama sekali waktu yang dia di luar kawalan kita. Kalau di dalam kawalan kita tak pergi menjual rasa susah, tak pergi lagi susah, itu tak boleh lah. Maksudnya awal-awal lagi rasa awal-awal kata susah nak menjual kan. Itu tak boleh, itu bukan maksud masa susah lah. Sebelah balik, masa susah tu masa yang di luar kawalan kita. Contoh? Sekarang ni coronavirus kan. Betul. Jadi dia banyak berkesan, terutama sekali industri pelancongan. So bila saya ingat industri pelancongan, saya ingat anak murid saya Fatihah Ramli yang buat homestay dekat Terengganu tu. Itu contohlah antara masa susah kan. Jadi maksud dia bila ada coronavirus ni tadi, pelancong tak datang. Betul. Kekurangan pelancong lah. kan. Jadi macam mana nak buat dan masa susah juga boleh jadi keadaan ekonomi yang tak baik. Dan kita sedia maklum di tahun 2020 ni kalau kita lihat ramalan dari segi ekonomi yang dibuat tahun lepas, tahun 2020 ni tahun yang agak mencengkam sikit lah dari segi ekonomi dia. Bukan sahaja di Malaysia tapi di negara-negara lain. Yelah, sebab wabak tu pun seluruh dunia. Ya. Jadi saya ambil contoh dua ni sebab dua ni di dua kawalan kita. Betul. Jadi, senang orang nak relate lah, penonton semua nak relate tapi senang. Kalau dalam kawalan kita tak buat, kita yang susah lah. Yang tu pergi kelas. Itu kena pergi kelas lah. Okey, saya ambil dua contoh tadi maksudnya keadaan ekonomi dan juga dengan wabak virus yang berlaku seluruh dunia. Jadi ini memberi kesan langsung dan tak langsung lah. Betul. Terutamanya kepada mereka yang terlibat dengan industri pelancongan, ini kesan langsung. Bagi kita yang mungkin tak buat sangat dengan ataupun tak terlibat secara langsung, ni ada kesan juga. Sebab dia satu pengkerentetan jugalah, chain itu. Tapi kita panggil indirect. Secara indirectnya terkesan. Okey. Saya tak akan ambil contoh coronavirus tu, tapi saya ambil contoh yang lebih besar, ekonomi yang tak baik. Sebab semua efek. Dan corona ni dia virus corona ni dia macam sama juga lebih kurang dengan gempa bumi. Benda yang tidak boleh dikawal. Cuma di Malaysia ni tak ada sangat dan latest pun saya tengok ada yang dah cure, alhamdulillah kan, efektif. Jadi kalau lah bukan sebab corona ni, let's say lah masa susah sebab cycle dia lebih kurang 8 ke 10 tahun kan. Kalau ikut Al-Quran kita pun 7 tahun. Jadi kalau cycle begini ni, apa kita nak ready sebelum ke macam mana tu cikgu? Macam ni lah Coach saya dah cakap pasal ayat Quran surah Yunus saya tiba-tiba rasa ilmiah pula. Yang 7 tahun. Jadi sepatutnya kita sebagai umat Islam ni kita dah get ready. Betul. Ayat yang ayat dalam surah Yusuf yang katakan 7 tahun kemarau, 7 tahun masa yang baik diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Jadi patut kita dah aware. Jadi sebelum sampai 7 tahun tu kita dah bersedia. Dah rancang patutnya. Ini masalah juga lagi ni. Maksud dia kesilapan kita tu gagal menjual tadi sebab kita mungkin tak alert dengan ayat Quran itulah. Padahal Quran dah ajar apa nak buat sebenarnya. Anda patut tak jadi masalah. Tapi tak apalah, kita ambil sebagai iktibar Betul. Okey, dan kita balik semula kepada masalah bagaimana nak menjual di masa susah. Dan saya nak berikan 3 tips lah. Ni yang nak dengar ni. Yang harap usahawan dan jurujual take notes Betul. Pertama sekali bila menjual di masa susah
tips yang pertama, balik kepada pelanggan sedia dia. Go back to our existing customer. Ulang balik, jual Ulang pada balik. mereka. Okey, mengapa saya suruh bagi balik, tengok balik kita punya regular customer, existing customer. Pertama sekali, saya teringat dalam satu yang tulis oleh Brian Tracy, dia seorang jurujual yang terkenal lah. Dia kata, ni part of Pareto theory, ada 10-20 lah. Pareto theory. Teori. Nanti kita tulis lah. Okey, so dia kata 80% sales kita terhasil oleh 20% kita punya existing customer. Saya 80-20. Ya, maksud dia 20. Dengan walaupun mungkin kita punya database kecil, tapi this particular yang kecil atau 30% tadi dapat menghasilkan 20% sales kita. Betul. Itu pentingnya kita menjaga regular customer. Tapi kita ni lain. Kita boleh cari sebanyak mungkin yang banyak semakin customer kan. Tapi kita tertinggal customer kita yang lama. Kita buat tak kisah kan. Jadi silap lah tu. Saya rasa saya tahu kenapa dia orang buat tak kisah. Bukannya apa. Dia orang ni tak ada database. Itu yang betulnya. Just kalau ada orang WhatsApp tu minta, sis nama, sis alamat tu je. Dia tak minta secara detail. Email ke, nak buat email marketing macam mana kan. Jadi maksud dia sekarang ni, bagi siapa yang so-called database tak strong, atau bagi siapa-siapa yang bila orang beli tu tak ambil ni, inilah masanya. Kita ambil. Mungkin jugalah ada customer yang kata, apa pasal pula nak ambil saya punya handphone? Tak. Jangan maksud dia kita ambil tu. Betul lah dia bercakap, bukan kita ambil ni, kita nak rekod. Besok kena apa-apa yang kita punya promosi ataupun besok akak pun ada masalah, boleh telefon kami. Jadi kita kena explain lah kepada pelanggan kita mengapa sebab kita nak ambil nombor telefon tadi. Saya dan pengalaman saya lah, tak ada yang marah lah. Kalau betul cara cakap. Betul-betul. Dia bergantung kepada cara bercakap. Yang cakap kan. Okey. Betul. Tips yang kedua. Okey. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Saya pun cakap balik semula. Balik semula pada customer lama. Untuk apa? Pertama sekali, upselling. Apa maksud upselling? Kita jual lagi pada dia. Sebab dia dah ambil, contohlah dia dah beli kan. Ada beli apa package, satu package, spa lah contoh, facial kan. Kita jual pula package lain pula. Itu maksud upselling. Maksud upselling menjual dengan nilai yang lebih tinggi, nama besar. Lagi upselling. Ataupun kita boleh buat cross selling. Cross selling silang, maksud dia kita jual produk yang berbeza. Macam saya katakan tadi, pergi spa buat benda lain pula. Ada lagi tak? Manicure misalnya, pedicure kan agak start tahulah. Betul ke tu? Manicure pedicure dia termasuk sekali. Dia termasuk sekali dah. Contohlah kalau pergi spa, package untuk honeymoon sekali. Okey, macam ataupun tu lah. Hotel jual package spa. Ada cross. Okey, hotel mudah. Macam contoh hotel katakanlah hotel kita nak buat upselling, dari bilik yang kecil pada bilik yang besar. Upselling. Kalau cross selling, duduk hotel kita packagekan dengan lawatan misalnya kan, ataupun dengan makanan sekali kan, itu cross selling. Tapi kita ni sekarang usahawan salesman ni dia malas nak bercakap pasal upselling cross selling. Kenapa dia rasa macam orang tak tanya, kita tak payahlah cakap. Tak cakap. Yang kedua, saat aku tanya dia marah. Tak tanya pun dah marah. Tak tanya pun dah fikir pelik-pelik kan. Okey, saya ambil contoh yang paling mudah. Kita biasa masuk KFC kita biasa masuk McDonald. Tiap-tiap hari kalau kita masuk lah, ataupun mana-mana fast food, so yang diajar oleh dia punya front desk tu yang kita pergi mesti upselling cross selling. Betul. Kadang-kadang kita datang nak beli burger, alakat. Tapi lepas tu burger kita ambil, kita ambil semua benda kita ambil. Family bucket terus. Kan nampak betapa cekapnya Betul. apa tu fast food tu dia mengajar staff dia counter tu front line itu untuk buat upselling cross selling. Dia macam lebih kepada at the end of the day ni, dia lebih kepada komunikasi sebenarnya cara nak menjual ni. Okey, nak tanya saya marah tak bila KFC buat upselling? Tak marah. Dia offer benda yang lebih baik. Kan, sebab package pun. Jadi mengapa kita fikir saat dia pelanggan marah pula? Betul, orang tu kena pergi basuh minda dia dulu. And saya relate sikit dengan falsafah lah kan. Jangan selalu saya beritahu dalam kelas saya. Saya kata, if you don't ask, the answer will always be no. Kalau tak tanya, tak jawab lah. Betul. Tapi kalau kita tanya, if we ask, two possibility of answer, yes or no. Tak ada pun tiga marah.
Betul, Yes, betul. no, tak ada tiga tu marah, tak ada. Yes or no saja. Kalau yang ketiga marah maksudnya dia no. Tu je kan. So yes or no Okey, je. so ulang balik. The first tip kita balik kepada pelanggan sedia ada untuk buat upselling dengan cross selling. Dan kadang-kadang yang ketiganya pula kita boleh gunakan kita punya customer as in customer tadi untuk dapatkan referral. Tapi kita pun sekali lagi saat ni saya tanya dia marah. Banyak sangatlah alasan kita salesman ni. nak cakap kat member kita pun kita rasa macam tak payahlah recommend. Tu pun satu hal juga. Betul. Ataupun macam ni usahawan ni dia mudah fikir. Nanti klien tak recommend pun. Kenapa kita dah fikir siap-siap? Dia kita ni kan banyak sangat benda negatif lah dalam menjual ni kan. Sebab itulah masa susah dia akan jadi lagi susah. Lagi susah. Sebabnya mentaliti kita. Kenapa ada orang berjaya masa susah? Betul. Sebab masa susah ni dia 3 kali ganda effort dia. Okey, so tip pertama saya rasa dah selesai. Kita akan pergi kepada tips kedua tapi dekat video seterusnya. Okey, so nanti tunggu pergi link dekat bawah ni tengok video yang kedua, tips macam mana nak menjual semasa masa susah. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Cikgu kita tak biasa dengan YouTube. Subscribe cikgu, subscribe. Okey, subscribe. Jangan lupa subscribe. Kalau nak dengar saya gelak, subscribe lah. Subscribe. Okey, bye.